Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita hari ini di soalan yang ke-8 percubaan SBP 2022. Dan bila kamu tengok ada perkataan hujah, ada bentuk premis, tak lain tak bukan tingkatan 4 bab yang ketiga di bawah tajuk penakulan logik. Okey, so soalan kamu dia suruh kamu tentukan sama ada hujah. Okey, sebentar kita highlight sedikit. So hujah yang telah pun diberi, di manakah cursor cikgu? Alright, cikgu nampak dah. So tentukan sama ada hujah yang telah pun diberi kepada kamu ini adalah sah dan munasabah. So berikan justifikasi bagi setiap jawapan. Alright. So dia bagi kepada kamu bentuk hujah dekat sini. So hujah kamu kena tahu dia ada 3 jenis. Okey, so macam mana kamu nak tahu bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga? Perlu buka buku teks lah. Okey, so kita nak kena tahu hujah ada 3 jenis dan untuk menentukan dia adalah sah terlebih dahulu, dia perlu mematuhi ketiga-tiga jenis lah. Maksudnya mungkin bukan maksud cikgu, dia perlu mematuhi antara salah satu di antara 3 jenis tu. Kalau dia mematuhi antara salah satu bentuk asal hujah antara 3 jenis tu, baru kita boleh declare dia sebagai sah. Untuk munasabah kita perlu gantikan nilai. Okey, kita perlu tengok dia adalah sah atau tidak terlebih dahulu. Okey, so kalau ikutkan sebentar kita perlu highlight sekali lagi. So kalau ikutkan nilai kamu dekat sini, jika M lebih kecil daripada 13, maka M kuasa 2 ialah lebih kecil daripada 169. So premis 2 diambil M kuasa 2 lebih besar dan sama 169. Kesimpulan M lebih besar dan sama dengan nilai 13. Okey, so kalau kamu tanya cikgu apabila terdapatnya songsangan, okey, asalnya simbol kamu adalah lebih kecil, kemudian tiba-tiba dalam jawapan kesimpulan dia keluar lebih besar dan sama, bermaksud okey, cikgu bulatkan so asalnya simbol dia lebih kecil, tapi bila keluar dalam kesimpulan dia jadi simbol lebih besar dan sama, bermaksud dia dah membuat penafian. Dan mana kamu perlu tahu yang ini adalah P, so yang belakang ni adalah Q. Dan untuk jawapan ni dia ambil P tapi dia buat penafian pada P sebab dia dah mengubah simbol lebih kecil menjadi lebih besar dan sama. Dan untuk premis 2 dia ambil Q dan dalam masa yang sama juga dia buat penafian pada Q sebab asalnya dia adalah lebih kecil, kali ini dia menjadi lebih besar dan sama. Dan kamu kena tahu ini sebenarnya adalah hujah jenis yang ketiga. Sebab jenis yang ketiga sememangnya dia akan ambil Q terlebih dahulu di premis 2 dan dia akan buat penafian pada Q, dan untuk kesimpulan dia akan ambil P dan dia akan buat penafian pada P. Bermaksud dia memang sepenuh-penuhnya mematuhi syarat hujah jenis yang ketiga. Penafian pada Q dalam premis 2 dan juga penafian pada P dalam kesimpulan, mematuhi syarat hujah jenis yang ketiga. So pastinya hujah ini adalah hujah yang sah lah. Okey, so kita tulis sebagai hujah yang sah kerana kerana mematuhi bentuk hujah jenis ketiga. Okey, kerana mematuhi hujah jenis yang ketiga. Okey, mematuhi hujah jenis yang ketiga. Okey, sebentar, salah ejaan dekat situ. Mematuhi jenis ketiga. Okey, ayat terpulang lah macam mana kamu nak buat. Janji maksud dia sampai. Kamu nak bagi tahu bahawa hujah ini adalah hujah yang sah kerana dia mematuhi bentuk hujah jenis yang ketiga. So dia dah sah. So kita nak tengok pula munasabah atau tidak. Cikgu dah kata bila kita nak tengok munasabah atau tak, perlu gantikan nilai. Okey, so kalau kamu tengok jika M lebih kecil daripada 13, maka M kuasa 2 lebih kecil daripada 169. Okey, so kalau kamu kata M lebih kecil daripada 13, bolehlah kita nak kata M kamu katalah kita ambil 12. Okey, so kalau aku ikutkan lebih kecil daripada 13, maksudnya M kamu ialah 12. So M kamu kuasa 2 bermaksud 12 kuasa 2. Kalau ikutkan nilai kamu 144. So dia dah nampak betul.
tak ada masalah dah. Memang bila kamu pilih M kamu 12, so kita akan jadi 12 kuasa 2 akan lebih kecil daripada 169. So nampak macam betul untuk nilai penggantian 12. Apa kata kita cuba dengan nilai negatif, sebab bila lebih kecil termasuklah dengan nombor negatif. So kalau ikutkan cikgu nak ambil nilai M negatif 13. Okey, so kalau cikgu ambil M sama dengan negatif 13, masih lagi M kamu kurang ataupun M kamu lebih kecil daripada 13. Okey, sebab nilai negatif dia lebih kecil daripada nilai positif. So M kamu kita ambil negatif 13, bermaksud kita akan ambil negatif 13 kuasa 2. So kalau ikutkan jawapan kamu ialah 169. Dia macam tu. So adakah 169 kamu lebih kecil daripada 169? Sebab cikgu dah ambil nilai M kamu adalah negatif 13. So negatif 13 kuasa 2, jawapan dia adalah 169. So adakah 169 lebih kecil daripada 169? So bila kita ganti nilai negatif 13, baru kita nampak nilai ni tak ada masalah. Nilai negatif 13 dia bermasalah. Dan bila bermasalah, ianya adalah tidak munasabah lah. So dia macam tu. Sebab dia bermasalah, so dia adalah tidak munasabah. Okey, tidak munasabah. Ayat kamu buatlah macam mana sekalipun, cuma kita kena menerangkanlah tidak munasabah. Okey, tidak munasabah kerana apabila apabila M sama dengan negatif 13, M kuasa 2 sama dengan 169. Itu hujah ataupun itulah cikgu punya justifikasi lah. Terpulanglah kamu nak buat ayat macam mana. Janji bila kamu kata sah, ada dia punya justifikasi. Bila kamu kata tidak munasabah, ada relevan justifikasi yang kamu berilah. So itulah 4 markah untuk soalan nombor 8. Dia sah tetapi tidak munasabah. So kalau kamu boleh faham apa yang cikgu ajar, jangan lupa untuk ajar rakan-rakan yang lain supaya ilmu kamu terus berkembang. Jangan lupa tekan button like, meninggalkan sembarang komen dan juga menekan button subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel cikgu ini. Sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.